Bawakan satu ruangan wawancara. Ini adalah mengenai dengan JDBM Virtual Charity Run 2020. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan Charity Run ini, kita membawakan dua orang tetamu undangan kita dan Amar mungkin boleh perkenalkan. Baik, yang pertama kita bersama dengan Pengiran Kamal Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Yassin, Pegawai Tugas-Tugas Khas tingkat 2, juga selaku pengerusi bagi JDBM Virtual Charity Run 2020. Dan selanjutnya bersama dengan Pengiran Haji Saibul Isyam bin Pengiran Khamis, Pegawai Luar JDBM selaku Setiausaha JDBM Virtual Charity Run 2020. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pengiran, terima kasih bersama kita ni untuk pagi ini. Jadi mungkin di awal pagi ini ramai juga akan bertanya, sering kali juga didengar kali sebenarnya apakah JDBM ni? Mungkin dapat dijelaskan Pengiran ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk penonton-penonton Rampai Pagi pada pagi ini. Terlebih dahulu sebelum kami menerangkan mengenai apa sebenarnya JDBM Virtual Charity Run ini, ada baiknya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei, khususnya Rampai Pagi, kerana berkesudian untuk mewawancara kami untuk menerangkan lebih lanjut lagi mengenai dengan apa sebenarnya JDBM Virtual Charity Run itu. Okey. Mungkin ramai akan bertanya apa sebenarnya JDBM Virtual Charity Run itu. Okey, JDBM itu ialah singkatan bagi Jabatan Daerah Brunei dan Muara Virtual Charity Run. Ia adalah anjuran yang sepenuhnya anjuran daripada bahagian Presiden dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama daripada syarikat RYS Entertainment dan Berhad. Alhamdulillah, kirakan aktiviti ataupun projek ini telah pun mendapat sokongan padu daripada Yang Mulia Pegawai Daerah juga dan telah pun memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengendalikan aktiviti ini lah. Iya. Jadi JDBM bermaksud Jabatan Daerah Brunei Muara Virtual Charity Run. Alhamdulillah. Jadi apakah sebetulnya tujuan sebenar projek JDBM ini? Okey, untuk menjawab soalan Puan tadi memang kalau untuk JDBM Virtual Charity Run ini kami bertemakan kepada Brunei Bersih. Brunei Bersih. Jadi kenapa kami memilih tema Brunei Bersih itu ialah memandangkan kami bahagian Presiden dan Penguatkuasaan antara core business kami adalah untuk melaksanakan Akta Kesenangan Kecil Penggal 30 Bab 12-1 mengenai pembuangan sampah. Jadi kami menekankan akan aspek kepentingan dan kesedaran orang awam ini mengenai dengan kebersihan. Kebersihan. Jadinya kami memilih ini ialah untuk di samping itu untuk memberikan lagi akan kepentingan kebersihan, menjaga kebersihan alam sekitar. Jadi kalau sekiranya macam orang ramai yang melakukan kesalahan, jadi diorang kan dapat berfikir mengenai inilah. Jadi projek ini juga ataupun aktiviti ini merupakan adalah projek terbaru selepas Jiraya Wara yang kami adakan mengenai dengan kesedaran orang awam ataupun mengenai dengan kesedaran isu-isu kebersihan yang kami telah laksanakan di sekolah-sekolah rendah kerajaan. Alhamdulillah mendapat sambutan dan kesinambungan itu kami membuat aktiviti macam untuk charity run, tapi sebelumnya memang charity run, tapi sekarang ini kami ubah kepada virtual charity run. Jadi tujuan sebenar kami untuk mengadakan ini ialah untuk mengumpulkan dana untuk kepada dana kutipan daripada hasil belian penyertaan orang ramai untuk ikut serta dalam JDBM Virtual Charity Run ini. Jadi sumbangan itu kan nanti kan kami sulurkan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi kutipan dana ini nanti akan disumbangkannya kepada golongan yang memerlukan. Siapa golongan yang dimasukkan itu? Mungkin dapat dijelaskan lagi lebih lanjut. Okey, alhamdulillah nanti kalau sekiranya macam mendapat sambutan daripada orang ramai, kutipan dana ini nanti 100% akan kami sumbangkan kepada persatuan-persatuan yang memerlukanlah. Jadi bagi pihak kami telah memilih persatuan kaca dan juga semata. Kenapa kami memilih persatuan kaca dan semata ni? Ya, kami memilihat
kerana akan kebajikan orang-orang yang memerlukan itu untuk kami membantulah menambah pendapatan untuk tabung kewangan persatuan-persatuan ini dalam melalui acara ataupun aktiviti yang kami kami langsungkan ni. Jadinya dengan adanya sumber kewangan ini nanti insya-Allah apa yang akan dapat diperoleh nanti Persatuan Kaca ataupun dan semata ini akan dapat menyediakan pelbagai program ataupun latihan untuk persatuan-persatuan berkenaan. Ya, alhamdulillah. Jadi kutipan nanti akan 100% akan disumbangkan kepada Pusat Kaca dan juga Persatuan Semata. Ya. Alhamdulillah. Baik. Kepada Pengiran Haji Saibul, Isya mungkin dapat dijelaskan sedikit. Tadi semasa pembincangan awal kita ni ada membincangkan virtual charity run ini adalah kali yang pertama ya diadakan. Betul. Jadi dari mana datangnya idea tersebut? Sebenarnya pada mulanya virtual charity run ini adalah projek acara larian dan kayuhan yang akan diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Jadi memandangkan situasi dunia yang ketika ini yang terlibat dengan pandemik COVID-19. Jadi maka acara larian dan kayuhan ini terpaksa ditukar menjadi virtual charity run. Ini juga mengambil kira akan keselamatan peserta-peserta yang mengambil bahagian kerana kita pun sedia maklum yang negara kita ini juga terpalit sedikit dengan pandemik COVID-19 dan ini juga di samping itu kami juga menyahut seruan daripada Kementerian Kesihatan dan juga setiap arahan-arahan yang daripada Kementerian Kesihatan supaya melaksanakan langkah berjaga-jaga dan juga mengekang dan seterusnya memutuskan rantaian COVID-19 agar peserta-peserta senantiasa dalam keadaan selamat. Di samping itu juga yang Amar, melihat akan sebuah negara yang telah pun mengadakan acara ini, iaitu larian virtual run ini, itu mereka telah pun berjaya mengutip kutipan yang begitu banyak. Contohnya, sebagai contoh di negara Singapura baru-baru ini, iaitu National Day Virtual Run. Jadi timbullah idea itu untuk mengadakan acara tersebut di negara kita ini sendiri. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di pagi ini juga kami telah pun dikongsikan ada beberapa paparan gambar bagi auda yang untuk melihat virtual charity run ini di mana Pengiran biasanya kalau orang ini sama ada kalau ada acara mereka pasti bertanya bajunya macam mana? Benar. Kan melihat kok. Lawakai indah. Harga belum kita tanya tu. Bajunya macam mana? Jadi di pagi ini kami saksikan kepada auda antara baju yang dapat auda boleh perolehi jika auda mengikuti virtual JDBM Virtual Charity Run Brunei Darussalam 2020. Sebentar lagi akan kami kongsikan kepada auda akan paparan gambar tersebut. Jadi masih lagi dibukakan ni Pengiran? Masih. Untuk pendaftaran memang masih lagi dibukakan. Start open registration ini start 1 Ogos sehingga 31 Ogos. 31 Ogos 2020. Jadi sebentar lagi akan kami saksikan auda kepada auda antara gambar-gambar ataupun baju-baju yang dapat auda perolehi jika auda mengikuti JDBM Virtual Charity Run. Sebentar lagi akan dapat auda saksikan bersama. Masih lagi menanti ni. Macam mana ni bajunya ni Pengiran? Baik, ini dia. Mungkin boleh diudah sedikit ni Pengiran. Baik, ini antara bajunya. Pengiran mungkin dapat dijelaskan? Baju yang terpapar sekarang adalah untuk peserta-peserta yang mengikuti larian 15 km. 15 km. Dan untuk selanjutnya seterusnya adalah peserta-peserta yang akan mengikuti larian 30 km. 30 km ya. Dan 30 km ini bermakna kalau bajunya tu warna hijau 30 km. 30 km. Baik. Dan juga untuk selanjutnya pula Pengiran? Dan selanjutnya adalah untuk peserta-peserta yang ingin mencabar diri, makin meningkat lagi ke 60 km. Dan juga ada ini untuk lebih basikal. Dan juga ini adalah untuk peminat-peminat
basikal, yang suka menunggang basikal jarak jauh, dah sesuai untuk mereka. Dalam distance-nya adalah 150 km. Saya kira tadi Kalau saya suka warna merah ini. Saya kira berlari 150 km. Itu masalahnya. Jadi mungkin itu antara sedikit yang dapat Auda saksikan ya, pengiran di mana antara baju-baju empat baju berkenaan ya. Dan bagaimana mereka ini habis kita dapat mengetahui mereka ini telah berlari sejauh kilometer yang telah pun disarankan. Contoh saja, contohlah saya ingin 60 km tapi dia sampai 60 km. Macam mana tu pengiran? Okey, untuk running period, kami panggil sebut running period lah, bermula 1 September hingga 30 September. Jadi dalam tempoh sebulan itu peserta boleh mengumpulkan, dan semestinya kalau macam sehari itu habis. Tapi kalau ia bersanggupan untuk sehari itu pun boleh juga. Tapi kalau macam ia bersanggupan, boleh dikumpulkannya dalam tempoh sebulan itu. Jadi memang kami ada mendirikan Facebook atau IG kami even daripada RYS juga diorang punya IG juga. So peserta boleh nanti mengupload gambar diorang bersama dengan apa yang hasil diorang dari walaupun lebih jadi dapat diorang uploadkan nantilah ke IG ataupun Facebook untuk kita yang kalau yang lebih tu lebih semangat, lebih semangat lagi ke bukan lebih semangat lah baju-bajunya tu mau je complete set memang mungkin semuanya itu 60 km pun tidak mustahil lah. Tidak mustahil sebulan. Betul. Contoh kalau kita lakukan sehari saja kita boleh 5 km ataupun 2 km 30 hari sudah 60 km. Itu terpulang je pengiran. Kalau pengiran mungkin boleh. Aktiviti ini bukannya kata membuat dia nasinya di luar pandangan, maksudnya dalam rumah pun boleh. Dalam sekiranya kita ada treadmill boleh lah. Pasal ia berkonsepkan visual tu kan. So itulah. Baik, sebelum kita menyentuh mengenai ada aplikasi ke ni pengiran ataupun ada aplikasi ataupun cuma mengupload saja menerusi ayat. Tadi boleh upload aplikasinya di laman-laman web yang sekarang ini seperti yang kita ni maklum menggunakan aplikasi yang tersebut. Aplikasi yang tadi upload ke telefon bimbit kita ni, kemudian kita akan screenshot dan hantar ke website yang akan dan jadi ini menggunakan aplikasi kami akan mengetahui GPS tracking seperti jadi pengiran mungkin dapat Jo dijelaskan, mungkin mana tahu ada Jo yang sanggup katanya 60 km baju merah tu macam lawa Jonya, jadi boleh kita mengikut dua acara bagi sebulan atau boleh, itu tertakluk kepada peserta sendirilah. Kalau ia bersanggupan untuk ikut larian dan kayuhan atau terpulang radio, kami bukakan siapa saja. Kalau ikan mau semua kategori itu pun boleh silakan juga. Ironman. Jadi Tuan Pengirannya ingin kami mengetahui siapa saja yang boleh ikut serta dalam projek JDBM Virtual Charity Run ini. Terima kasih Intan. Penyertaan ini sebenarnya dibukakan kepada siapa saja yang akan turut serta berkeinginan, yang dah kira umur, kanak-kanak, orang dewasa, warga emas, malahan juga. Ia dibukakan kepada syarikat-syarikat swasta, kementerian dan jabatan-jabatan. Yang penting tubuh badannya sehat. Itu saja. And then projek ini juga bukan saja untuk mengumpulkan kutipan dana, malahan dengan kita ni turut serta acara JDBM Charity Run ni, kita ni boleh meningkatkan tahap kesihatan kita ni. Di samping itu kita ni juga turut sekaligus dapat membuat amalan, amal jariah kita ni kerana kita ni register untuk JDBM Charity Run ni sambil kami menderma. Betul lah. Jadi gitulah. Bukan saja mikirkan tentang dunia, tentang diri kita, namun juga sebenarnya untuk akhirat juga. Saham tu siapa akan bagi akhirat, betul. Jadi Tuan ingin bertanya, bila projek ini akan diadakan dan adakah acara-acara sampingan juga akan diadakan? Okey, masih lagi sekali lagi. Memandangkan situasi sekarang ini, pandemik COVID-19 ini, acara-acara sampingan yang sepatutnya dilangsungkan pada acara sebenarnya yang sebelum ini dengan serta-merta ditiadakan dalam projek ini.
Jadi bagi larian dan kayuhan kepada peserta-peserta yang ingin turut serta untuk JDBM Charity Run ni, terpulanglah kepada kelapangan habis kita yang mau bila masa dan waktu peserta tu untuk mengadakannya, sama ada secara bersendirian ataupun beramai-ramai. Tapi yang penting jaga destinasi anda. Jadi bukan lagi menjaga destinasi sebenarnya, tapi jaga jarak auda juga. Itu yang kami harapkan kepada habis kita. Kalau yang melakukan aktiviti di luar dan juga bagi auda yang ingin melakukan aktiviti di dalam rumah, boleh juga. Yang penting jujurlah pada diri sendiri. Kalau pihak daripada JDBM, anda mengapa kalau anda sampai 60 tapi kepada habis kita, adakah jujur ke indah? Sampai ke 60 tu, bangga aku pakai baju tu. Itu yang kita harapkan kepada auda di juga. samping itu juga, Amar, kepada peminat-peminat pengumpul baju, mereka boleh memang meminati ni. Macam mana ni? Walaupun diorang dah mau berlari, tapi diorang rasa mengumpul collection baju tu bangga. Ya, jadi itu sebenarnya. Tapi itulah ya. Kadang-kadang baju ini mungkin peranan juga sebenarnya di desain dan sebagainya. Biasa, ya. Dan juga ia sebagai satu corak. Kalau dahulu kalau orang mau pakai baju sukan, baju sedemikian ini, bapa kon orang ini kan bersukan tapi di restoran je. Tapi sekarang ni kalau kita ni lihat di mana-mana jua, pastinya akan ramai yang mengumpulkan. Tambah lagi masa-masa pandemik COVID-19 tu, pengiran banyak yang membuat baju-baju yang berkaitan tentang COVID-19 dan ramai juga yang memang laku membeli pakaian berkenaan. Jadi ini antara sebenarnya tarikan sebenarnya untuk auda untuk mengikuti virtual run virtual run JDBM Virtual Charity Run 2020. Ya, alhamdulillah. Jadi tuan pengiran, kita ada 2 minit ini. Jadi sebagai akhirnya, apakah seranan dan juga harapan pada orang ramai yang akan menyertai acara atau projek ini? Silakan. Okay, saranan daripada kami sebagai penganjur untuk JDBM Virtual Charity Run ini, kami berharap penonton-penonton untuk ikut serta. Now masih lagi kena bukakan sehingga 31 Ogos. Untuk makluman semua juga early bird promotion ada diadakan sehingga 16 hari bulan ni dengan harga yang dengan harga yang murah daripada yang harga asal lah. Jadinya apa yang kami harapkan juga bukannya tujuan kami itu memanglah untuk memberikan dan untuk mengingatkan orang ramai akan kepentingan kebersihan, tapi selain itu juga untuk dorang sebagai masyarakat di Brunei ini untuk saling bantu-membantu untuk memikirkanlah apa yang perlu kita ni bantu kepada orang-orang yang berkeperluan ini. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Itu dah antara seranan yang telah pun diberikan. Pun terima kasih kepada pengiran atas kesediaan pengiran untuk memberikan mengenai dengan Jabatan Daerah Brunei Muara Virtual Charity Run 2020. Jadi masih sempat lagi untuk bisa kita mendaftar sehingga 16. Sehingga 31. 31. Tapi 16 adalah harga yang istimewa. Harga yang istimewa. Ya. Jadi jangan auda lupa dan juga jangan auda tinggalkan harga istimewa tersebut. Baik, saya di sini untuk pertemuan kita di hari ini. InsyaAllah kita akan kembali bersama lagi di ruangan yang lainnya. Semoga ini bermanfaat pertemuan kita di hari ini dengan pengongsiannya. Jaga kebersihan, jaga kesihatan dan juga jaga keselamatan auda. Dan terima kasih pengiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.